Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 6 USM. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat baik dan sentiasa berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum cikgu mulakan sesi PDPR kita pada pagi ini, suka cikgu ingatkan bahawa kita masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, cikgu berharap supaya semua anak murid cikgu, terutamanya tahun 6 USM, mengambil langkah berhati-hati dan jaga diri masing-masing supaya tidak terlibat dengan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini, hari Isnin, 14 hari bulan 6 2021, cikgu akan memberikan sesi PDPR untuk subjek Bahasa Melayu. Baiklah, kita akan sambung sesi PDPR kita disebabkan PKP yang berterusan ini. Jadi, cikgu harap semua murid dapat bersedia untuk kelas ini, terutamanya murid-murid yang berada di rumah, supaya dapat mengikuti kelas ini dengan baik. Dan cikgu akan jadikan sesi ini sesi yang mudah untuk kita semua supaya murid-murid tidak terbeban dengan PDPR ini. Jadi oleh itu, cikgu akan gunakan buku teks sebagai rujukan utama. Baiklah, kita tengok isi kandungan. Isi kandungan kita pada hari ini ialah tema 4, keselamatan diutamakan, unit 11, pastikan selamat, tajuk keselamatan di Pangsapuri. Standard pembelajaran kita ialah 3.6.2, murid menulis surat tidak rasmi untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. Apa maksud bahasa yang santun? Bahasa yang santun ialah bahasa yang sopan serta bahasa Melayu standard. Okey, kita tengok. Okey, murid-murid boleh buka buku teks masing-masing pada muka surat 61. Okey, muka surat 61. Baiklah. Di halaman buku teks tersebut, kita dapat lihat di bahagian atas ini, okey, ada satu peta carta alir berkenaan dengan keselamatan di Pangsapuri. Keselamatan di Pangsapuri. Di situ diberikan 3 poin atau 3 isi berkenaan keselamatan yang ada di Pangsapuri. Pertama sekali kita perlu tahu apa itu Pangsapuri. Pangsapuri ini merupakan satu penempatan ataupun rumah yang dibina secara bertingkat. Rumah yang dibina secara bertingkat. Oleh itu ialah dinamakan rumah Pangsapuri. Baiklah, Pangsapuri ini biasanya murid boleh lihat di kawasan-kawasan bandar ataupun kota lah. Okey, kita tengok dulu isi ni. Keselamatan di Pangsapuri. Dibagi kepada 3, tempat letak kenderaan, laluan keluar masuk dan kemudahan sosial. Untuk tempat letak kenderaan diberi beberapa isi lain, iaitu tersusun. Maksudnya tempat letak kenderaan di Pangsapuri merupakan tempat mempunyai tempat letak kenderaan yang tersusun. Maksudnya ada nombor, ada tingkat, dan tidak berselerak lah, supaya kerana Pangsapuri ini tempatnya terhad, kawasannya terhad. Jadi dia perlu Pangsapuri memerlukan tempat letak kenderaan yang tersusun. Kemudian mengikut kategori. Mengikut kategori. Maksudnya di arah 1 adalah untuk kenderaan arah 1. Sebab seperti yang cikgu bincangkan tadi, Pangsapuri ini merupakan rumah yang bertingkat atau rumah yang tinggi. Oleh itu, apabila di setiap satu tingkat tersebut mempunyai penduduknya yang tersendiri, oleh itu hanya tingkat-tingkat tertentu sahaja yang dibenarkan untuk meletak kenderaan mengikut kategori masing-masing. Kemudian, pelekat kenderaan ini bermaksud Pangsapuri tersebut kenderaan-kenderaan yang ingin meletakkan atau ingin disimpan di kawasan Pangsapuri atau ditempatkan di kawasan Pangsapuri perlu memakai pelekat kenderaan. Ini bagi mengelakkan supaya kereta-kereta tersebut hilang, dicuri
ataupun tempat parking tersebut diambil oleh orang lain. Kemudian disediakan juga di tempat letak kenderaan itu kamera litar tertutup. Kamera litar tertutup ini berfungsi sebagai untuk memantau. Memantau keselamatan kenderaan. Jika berlaku kecurian atau kehilangan kenderaan atau kerosakan akibat vandalisme, maka kamera litar tertutup ini akan merakam segala perbuatan tersebut. Baiklah, kita pergi yang kedua, itu laluan keluar masuk. Keselamatan di Pangsapuri juga amat menitik beratkan laluan keluar masuk. Jadi dia mempunyai jalan sehala. Jalan sehala ni maksudnya jalan itu hanya mempunyai satu hala saja. Maksudnya jika dia jalan untuk masuk, dia hanya digunakan untuk masuk. Tidak boleh orang keluar daripada jalan itu. Jalan sehala ni jalan sehala untuk masuk dan jalan sehala untuk keluar. Ini bagi mengelakkan kesesakan. Kemudian jalan yang lebar. Jalan yang lebar juga penting supaya kenderaan tidak berselisih atau rosak ketika melalui jalan yang sempit lah. Jadi ia perlukan jalan yang lebar untuk keselesaan pemanduan kenderaan. Dan mempunyai pos pengawal. Pos pengawal juga penting kerana di situ ditempatkan pengawal-pengawal yang menjaga laluan keluar masuk ke kawasan Pangsapuri. Ini bagi memastikan kawasan Pangsapuri sentiasa selamat. Seterusnya adalah penunjuk arah. Penunjuk arah ini juga penting di laluan keluar masuk Pangsapuri supaya orang yang pertama kali, sebagai contoh, masuk ke kawasan Pangsapuri tidak sesat, dan juga pelawat-pelawat lain tidak sesat di kawasan Pangsapuri, dan juga memudahkan penghuni-penghuni Pangsapuri untuk pergi, keluar dan masuk ke kawasan kediaman mereka. Seterusnya adalah kemudahan sosial. Apa maksud kemudahan sosial? Inilah kemudahan-kemudahan yang boleh digunakan untuk membantu memudahkan urusan penduduk-penduduk di kawasan Pangsapuri tersebut. Apa kemudahan sosial yang ada? Yang pertama adalah kaunter khidmat awam. Apakah fungsi kaunter khidmat awam? Fungsi kaunter khidmat awam ini adalah untuk menerangkan berkenaan tentang Pangsapuri. Mungkin terdapat mungkin terdapat perkara-perkara yang tidak diketahui oleh penduduk Pangsapuri, contohnya kedai dobi, atau gimnasium, ataupun kolam renang, ataupun tempat-tempat lain di kawasan Pangsapuri. Jadi mereka boleh merujuk ke kaunter khidmat awam ini berkenaan apa saja dengan Pangsapuri yang mereka duduki itu. Jadi kaunter khidmat awam ini juga berperanan sebagai apabila pelancong ataupun pelawat-pelawat yang ingin masuk ke Pangsapuri, mereka ingin mengetahui di manakah kediaman yang mereka ingin lawati. Kerana Pangsapuri ini satu kawasan yang sangat luas, yang banyak kediaman di dalamnya. Jadi kaunter khidmat awam akan memberi tahu di manakah lokasi-lokasi yang perlu diketahui oleh pelawat-pelawat yang datang. Dan jadual penyelenggaraan. Jadual penyelenggaraan ini juga penting kerana di kawasan Pangsapuri ini terdapat banyak lift. Banyak lift dan kawasan-kawasan yang perlu diselenggara dengan baik. Sebagai contoh, kawasan lift, kawasan dobi. Kemudian bahagian tempat letak kenderaan. Jika ada kolam renang, di bahagian kolam renang. Bahagian elektrik, bahagian pam air dan lain-lain. Jadi kesemua kemudahan ini perlu diselenggara supaya tidak rosak. Kerana jika rosak, dia akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi dia ada jadual penyelenggaraan. Maksudnya jadual baik pulih bagi setiap kemudahan sosial yang ada. Kemudian papan informasi. Papan informasi ini bertujuan untuk memberitahu semua orang, terutama penduduk di kawasan Pangsapuri ataupun pelawat di kawasan Pangsapuri berkenaan Pangsapuri tersebut. Berkenaan Pangsapuri tersebut. Seterusnya papan tanda. Papan tanda ialah satu kemudahan sosial di mana papan tanda ini akan memberitahu kawasan-kawasan Pangsapuri. Contohnya bahagian lift, bahagian tempat tunggu tetamu, bahagian kaunter, bilik elektrik, bahagian surau, kawasan surau dan lain-lain lah. Jadi apabila ada papan tanda ini,
maka penduduk di kawasan Pangsapuri mengetahui kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan-kawasan khas ataupun kawasan-kawasan larangan. Baiklah, kemudian peti surat berkunci. Oleh kerana kawasan di Pangsapuri ini luas dan banyak penghuninya, maka peti surat berkunci ini amat penting di setiap pintu Pangsapuri. Ini kerana penduduk di kawasan Pangsapuri tidak mengetahui, kadang-kala tidak mengetahui siapakah yang akan mengambil surat-surat ataupun barang-barang di peti surat mereka jika mereka tiada di rumah atau tiada di Pangsapuri tersebut. Jadi peti surat ini penting, peti surat berkunci ini sangat penting supaya barang atau surat yang disampaikan kepada mereka tidak hilang. Itu adalah kepentingan peti surat berkunci. Baiklah, di atas semua isi-isi ini, kita murid-murid akan membuat surat kiriman tidak rasmi. Kita tengok aktiviti dekat bawah. Menulis surat tidak rasmi untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. Oleh itu, sebagaimana penerangan yang telah cikgu berikan tadi, berdasarkan isi-isi yang telah kita bincangkan, murid-murid mungkin boleh ulang semula. Murid-murid mungkin boleh ulang semula penjelasan daripada cikgu tadi untuk kita bina satu surat kiriman tidak rasmi yang telah pun kita belajar pada tiap-tiap tahun. Bermula daripada tahun 4, tahun 5 hinggalah ke tahun 6. Jadi cikgu amat yakin bahawa surat kiriman tidak rasmi ini adalah satu bahagian penulisan yang mudah untuk murid-murid tahun 6, terutamanya tahun 6 USM. Banyak bahagian rujukan yang kita boleh rujuk, contohnya internet, buku-buku rujukan dan juga latihan-latihan yang telah cikgu berikan sebelum ini. Ini adalah sebagai latihan awak. Kita tengok sama-sama. Di sini Amar bin Zakaria nombor 14 Jalan Seroja, Taman Kencana 09100 Kuala Ketul, Kedah. 01 ini merupakan alamat pengirim, iaitu alamat kita. Kemudian turun ke bawah, Mei 20. Di sini murid-murid boleh isikan sendiri nombor yang bersesuaian. Poin yang kedua ini, 02 ini adalah berkenaan dengan tarikh surat yang anda tulis. Contoh, kalau anda buat tarikh surat itu pada 14 hari bulan, jadi maka 14 Mei 2021. Begitulah sebagai contoh. Kemudian yang ketiga ini ialah pembuka kata, menemui sahabatku Sigan yang berada di Limbang, Sarawak. Kemudian yang keempat, itu adalah kata ganti diri penerima, saudara. Kemudian di sini ada dia punya 05 ini ialah dia punya penerangan isi. Jadi setelah ada penerangan isi ni, murid-murid boleh ambil dekat sini lah. Isi yang ke atas ni, isi 1, isi 2 dan isi 3 ini masukkan ke dalam isi penulisan surat tidak rasmi masing-masing. Seterusnya 06. 06 ini merupakan penutup. Penutupnya hanyalah penutup yang ringkas, iaitu sekian, terima kasih. Tidak perlu panjang-panjang. Kemudian pengakuan pengirim. 07 itu sahabatmu. Ini adalah pengakuan pengirim. Satu perkataan saja. Seterusnya 08 ini adalah tanda tangan. Tanda tangan pengirim. Tanda tangan murid lah. Tanda tangan murid. Itu sahaja untuk surat kiriman tidak rasmi. Cikgu percaya semua murid sudah mahir untuk menulis surat kiriman tidak rasmi ini. Untuk latihan. Baiklah, untuk latihan pada hari ini. Yang pertama, murid perlu menulis surat kiriman tidak rasmi berdasarkan isi dan rangka yang diberi dalam buku teks muka surat 61. Buat latihan dalam buku latihan penulisan C atau penulisan A dan B atau dalam kertas kajang, exam pad, salah satu. Jadi pilihlah. Cikgu sarankan buat dalam buku penulisan C. Jika tiada, penulisan A dan B ataupun kertas kajang ataupun exam pad, mana-mana satu, tidak perlu risau. Kemudian hantar karangan tersebut, awak snap gambar, tangkap gambar karangan awak dan hantar kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram cikgu. Tempoh yang diberikan ialah selama 3 hari sahaja. Sebarang pertanyaan boleh berhubung secara terus dengan cikgu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.